Okey, selamat pagi kepada para pelajar. Okey, hari ini kita akan sambung, dia akan sambung topik bab 6 Jadi hari ini kita akan tengok topik 6.3 menangani ancaman komunis. Okey, ini terdapat di muka surat 122 buku teks kalau anda ada. Okey, jadi kita telah mempelajari beberapa cabaran yang dihadapi oleh Malaysia selepas pembentukan Malaysia. Yang pertama cabaran dalaman Yang pertama adalah cabaran pembangunan dan sosial ekonomi Sabah dengan Sarawak. Yang kedua, anda juga telah mempelajari tentang pemisahan Singapura pada tahun 1966. Dan hari ini kita akan belajar satu lagi bentuk ancaman, iaitu ancaman komunis. Satu lagi cabaran itu ancaman komunis. Jom kita tengok. Yang ada buku teks saya ulang balik, anda buka muka surat 121. Jadi ancaman komunis ini adalah ancaman kepada keselamatan negara kita sebelum merdeka. Sudah ada. Pada masa itu kita ada ancaman Parti Komunis Malaya. Selepas saja Perang Dunia Kedua, kita ada ancaman Bintang 3, MPAJA. Lepas tu Parti Komunis Malaya. Sebenarnya tiga ni sama saja, komunis. Jadi mereka melakukan ancaman. Ancaman sebab mereka ingin menubuhkan Republik Komunis di negara kita. Jadi ancaman tersebut dia wujud di Sarawak, dia wujud di tanah Melayu. Sebenarnya tanah Melayu. Kita akan lihatlah apa yang berlaku. Mengapa mereka ini mengancam. Sebab mereka ni melakukan kerja sabotaj, kerja merosakkan kemudahan awam serta mengancam kemudahan awam serta pasukan keselamatan seperti tentera, polis. Mereka melakukan serangan bersenjata. Kita tengok ancaman keselamatan dan komunis di Sarawak. Jom kita tengok ancaman komunis di Sarawak. Kita guna pen merah. Ancaman komunis di Sarawak ini sebenarnya sudah bermula sejak pendudukan Jepun oleh CCO. Jadi di Sarawak kita ada CCO. Kita ada ancaman CCO. Jadi di Sarawak ini ancaman dia adalah di bahagian pertama dan bahagian ketiga Sarawak. Pertama dan ketiga Sarawak. Anda lihat peta di sini Dia di pertama dan yang ketiga di Sarawak. Dia ancam di kawasan ini. CCO anda ingat jadi apakah bentuk ancaman komunis di Sarawak ini? Bentuk ancaman dilakukan komunis. Dalam buku teks dia nyatakan dua. Satu adalah gerakan politik, ancaman sejarah gerakan politik. Dan lagi satu adalah serangan bersenjata. Kita tengok yang pertama, gerakan politik. Gerakan politik anda lihat. Gerakan politik. Jadi komunis ini dia terlibat dalam politik. Di mana komunis ini tujuan dia adalah dia nak bentuk satu republik komunis di Sarawak. Dia nak bentuk satu republik komunis di Sarawak. Jadi pada masa itu komunis di Sarawak menentang gagasan Malaysia. Mereka menentang gagasan Malaysia sebab gagasan Malaysia ini tujuan utama dia adalah, salah satu tujuan utama dia adalah untuk membendung ancaman komunis, keselamatan. Jadi pada masa itu CCO di Sarawak, komunis di Sarawak, mereka telah melarikan diri ke Kalimantan dan mereka telah membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara PKKU, dan selepas itu penubuhan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara PARAKU, Paraku, dan PGRS, Pasukan Gerila Rakyat Sarawak. Jadi ini semua adalah pasukan-pasukan atau parti yang berkaitan dengan komunis. Tujuan mereka nak bentuk Republik Komunis di Sarawak dan menentang gagasan Malaysia. Ini dari segi politik. Dari segi serangan bersenjata pula, pada masa itu komunis telah menyerang kawasan Kuching.
Okey, komunis telah menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching. Okey. Sarawak. Okey, jadi ini menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Jadi bila ada ancaman komunis, kenalah mengatasi ancaman ini. Jadi pada masa itu kerajaan telah mengadakan dua operasi. Dua kaedah. Itu satu gerakan perang saraf dan lagi satu adalah operasi ketenteraan. Okey, kita tengok perang saraf dulu. Okey, perang saraf, kerajaan telah mengambil langkah perang saraf. Jadi dalam perang saraf ini, mereka menentang komunis tanpa melibatkan hubungan senjata. Ini adalah secara psikologi, perang saraf ini. Okey, yang pertama, apa langkah dia? Mengadakan perhimpunan awam. Mengadakan perhimpunan awam, dan di perhimpunan awam ini, kerajaan memberi kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis. Jadi penerangan diberikan dalam perhimpunan awam kepada orang awam. Yang kedua, menyebarkan risalah, tentang apa? Bahayanya ancaman komunis. Dan untuk menanam kebencian terhadap komunis lah. Yang seterusnya adalah mengisytiharkan kawasan putih. Kawasan putih ini maksudnya kawasan yang bebas daripada ancaman komunis. Dan lagi setelah tawaran program pengampunan kepada anggota komunis yang menyerah diri. Jadi program pengampunan. Ada komunis yang menyerah diri, contohnya saya bagi contoh ini, contohnya pada muka surat 122 Anda boleh tengok di sini. Pada 13 Oktober 1973, Bong Ki Chok, pemimpin komunis, menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Ketua Majlis Sarawak, dan menyatakan hasrat untuk berunding. Jadi selepas beberapa hari, seramai lebih 500 anggota komunis keluar dari hutan dan menyerah diri. Ini contoh dia. Lagi ada contoh. Ini operasi Sri Aman. Anggota komunis menyerah diri juga. Jadi komunis menjadi tawaran program pengampunan ini bagi komunis yang menyerah diri. Lepas itu pembangunan infrastruktur. Infrastruktur ataupun kemudahan perhubungan yang lebih baik untuk penduduk. Supaya penduduk dapat menggunakan jalan yang baik, jalan raya yang baik, tak perlu masuk ke hutan, tak perlu guna jalan kecil-kecil di hutan. Sebab komunis biasanya akan bersembunyi di hutan sana. Mereka melancarkan taktik perang gerila. Jadi ini adalah untuk mengelakkan rakyat daripada berkomunikasi dengan komunis. Buktikan usaha kerajaan dalam menangani ancaman komunis lepas pembentukan Malaysia. Jadi dalam soalan ini anda nyatakan dua kaedah yang kerajaan gunakan, perang saraf, tawaran pengampunan, mengedarkan risalah, mengadakan perhimpunan awam, membina infrastruktur. Dan lagi satu adalah operasi ketenteraan. Anda nyatakan ini. Jadi operasi ketenteraan kita tengok. Untuk operasi ketenteraan ini, kita ada satu operasi yang dipanggil sebagai operasi Hammer. Ada operasi yang lain lagi. Kita ada operasi Hammer pada bahagian pertama. Lepas tu kita ada operasi Rescom pada bahagian yang ketiga. Lepas tu operasi Sri Aman pada bahagian yang kedua. Jadi semua operasi ini telah melemahkan ancaman komunis. Operasi. Kalau soalan tanya, dia nak bagi nama operasi Hammer, operasi Rescom, operasi Sri Aman. Jadi jawapan dia apa? Membendung ancaman komunis. Melemahkan gerakan komunis. Jadi kita tengok operasi Hammer. Actually ada banyak operasi tau, bukan operasi ini saja. Ada banyak tau. Kalau anda tengok muka surat 1, 2, 3, anda akan nampak nama-nama operasi di sini. Ada operasi Hammer. Lepas tu kita ada operasi apa lagi?
operasi Jalan Raja, mungkin di Dono, operasi Ngayau, operasi Sri Aman, banyak, operasi Letterbox, nanti kita akan tengok sedikit tentang inilah. Kita tengok operasi Hammer dahulu. Operasi Hammer ini apa benda? Operasi Hammer ini dia sama dengan rancangan, kaedah dia sama dengan rancangan BRICS. Rancangan BRICS. Jadi rancangan Hammer ini adalah untuk memerangi hati rakyat. Untuk memenangi hati rakyat. Hati rakyat. Sebab pada masa itu rakyat dia mempunyai semangat penentangan ancaman komunis, sebab komunis ini bunuh orang awam, jadi rakyat berasa marah. Jadi operasi Hammer ini dilakukan untuk memenangi dan sokongan rakyat. Jadi dalam operasi Hammer ini pertempatan telah didirikan. Pertempatan baru telah didirikan, di mana ia boleh memuatkan 7,500 orang, dan dalam tempoh 3 hari 1,200 keluarga berketurunan Hakka telah berpindah ke kawasan pertempatan tersebut. Jadi kawasan pertempatan ini dikawal sepanjang masa dan dikenakan perintah berkurung. Macam sekarang kita ada MCO, EMCO, perintah berkurung. Tapi ini lebih drastik lah. Ini perintah berkurung, tak boleh keluar. Tak boleh keluar langsung dalam 24 jam. Ini lebih serius daripada MCO. Perintah berkurung, tak boleh keluar dalam tempoh 24 jam. Apa tujuan dia? Melindungi penduduk daripada ancaman komunis, untuk memutuskan pembuangan penduduk dengan ancaman komunis juga. Ini operasi Hammer. Jadi dalam pertempatan yang dibina ini, dia akan dikawal oleh pasukan tentera. Jadi saya tunjukkan satu gambar kepada anda. Saya Google. Saya tunjukkan satu gambar kepada anda tentang operasi Hammer. Anda boleh lihat sendiri gambar itu, bagaimana ia berjalan. Anda tengok. Kalau anda tengok ini, operasi Hammer. Jadi anda boleh tengok gambar ini. Ini adalah operasi Hammer. Di mana kita ada pasukan tentera yang mengawal sekolah Cina yang sedang melakukan aktiviti harian. Itu operasi Hammer. Jadi operasi Hammer ni apa kejayaan dia? Dia berjaya menyebabkan gerakan komunis menjadi goyah. Jadi ini adalah kesan operasi Hammer. Kesan dan kejayaan operasi Hammer. Gerakan komunis mula goyah. Gerakan komunis mula goyah. Dan komunis mula ditangkap. Ditangkap. Dan operasi Hammer ni ditamat pada 1997. Lepas tu kita ada operasi Jalan Raja. Ada penerangan di sini lagi ya. Inilah penempatan Gutse. Inilah di bawah operasi Hammer. Kita ada rancangan penempatan Gutse. Ini contoh penempatan yang dibina. Lepas tu kita tengok ni operasi Hammer dia di bahagian satu. Kita ada operasi Jalan Raja, operasi Ngayau, operasi Sri Aman. Anda tengok di sini. Kita juga ada operasi Letterbox di sini. Ini pun satu lagi operasi Letterbox. Operasi ini adalah untuk apa? Mendapatkan maklumat tentang pergerakan komunis. Lepas tu operasi Sri Aman. Apa tujuan dia? Membenteras komunis di Sri Aman, Sarawak, dan melibatkan pasukan tentera dengan polis. Ini menyebabkan komunis susah bergerak, sebab pergerakan dalam operasi Sri Aman ini, pergerakan komunis telah disekat. Disekat sukar untuk bergerak. Jadi langkah
memerah komunis melalui usaha memenangi hati rakyat ini menyebabkan komunis tidak dapat sokongan penduduk. Dan akhirnya anggota komunis CCO terpaksa menyerah diri yang membawa berakhirnya ancaman komunis di Sarawak. Lepas tu kita tengok pula ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Jadi sebelum kita tengok yang tajuk nombor 2 ini, kita tengok soalan tentang operasi Hammer. Lepas tu baru kita tengok tajuk ini. Kita tengok soalan objektif. Kita tengok soalan objektif. Anda cuba tengok soalan yang ini. Kerajaan telah melaksanakan gerakan perang saraf dan operasi tentera di Sarawak bagi mengatasi ancaman komunis. Apakah antara berikut yang manakah gerakan perang saraf? Perang saraf. 1. Tawaran pengampunan. 2. Rujukan peluang pekerjaan. 3. Mengharamkan kegiatan politik. 4. Membangunkan infrastruktur. Apa jawapan anda? Anda tulis dalam ruangan chat. Cuba. Hui Li Ching kata donkey. 1 dengan 4. Tawaran pengampunan dan membangunkan infrastruktur. Ya betul Hui Li Ching. Jawapan Hui Li Ching D. Jom kita lihat apa langkah dalam perang salaf. Penghimpunan awam, menyebarkan risalah, mengisytiharkan kawasan putih, tawaran program pengampunan dan pembangunan infrastruktur. Ya betul. Jawapan jawapan pelajar Hui Li Ching betul. Tawaran pengampunan dengan membangunkan infrastruktur. D. 1 dengan 4. Kita tengok yang bawah ini. Operasi Hammer telah dilaksanakan di Sarawak bagi memerangi ancaman komunis. Bagaimanakah rancangan ini dilaksanakan? A. Membawa masuk tentera Commonwealth. B. Mengharamkan pertubuhan radikal. C. Perintah berkurung. D. Mendirikan pertempatan baru penduduk. Apa jawapan dia? Loh Ziyung dia bagi D sebagai jawapan. Jawapannya D. Mendirikan pertempatan baru. Kita tengok balik sini. Teks ya sini. Mendirikan pertempatan baru. Di mana pertempatan itu dikawal. Ada perintah berkurung. Untuk melindungi penduduk tempatan. Jadi sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Ini belum lagi. Kita tengok soalan ini ya. Kita tengok soalan ini. Anda cuba jawab soalan struktur ini. Ancaman komunis di Sarawak dilakukan oleh CCO bermula sejak pendudukan Jepun. Bagaimanakah ancaman komunis ini dilakukan? 2 markah. Anda cuba jawab dan anda boleh rujuk buku teks. Anda rujuk buku teks di muka surat 121. Yang ini. Tadi anda boleh rujuk sini ya. Bentuk ancaman. 121. Jadi anda tengok bagaimanakah ancaman komunis dilakukan. Ini bentuk ancaman. 2 markah. Zina kata gerakan politik. Gerakan politik. Pelajar lain. Ancaman komunis dilakukan dengan lepas tu kita sambung dengan jawapan Zina tadi dengan apa? Gerakan politik. Dan lagi satu lah apa? Gerakan bersenjata. Jawapan Zina juga. Gerakan politik dan gerakan bersenjata. Bagus. Jadi anda dapat 2 markah di sini ya. Gerakan politik 1 markah. Gerakan bersenjata 1 markah. Jadi
2 makar. Okey. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Terangkan pelaksanaan perang saraf. Okey, terangkan pelaksanaan perang saraf oleh kerajaan mengatasi ancaman komunis. Okey, jadi apa jawapan anda? Anda boleh mula ayat dengan pangkal ayat. Pelaksanaan perang saraf oleh kerajaan bagi mengatasi ancaman komunis ialah, okey, lepas tu anda sambung. Okey, ini adalah pangkal ayat. Ini kita panggil sebagai pangkal ayat. Ini kita panggil sebagai pangkal ayat. Ini kata tugas. Okey, ini adalah kata tugas dia. Jadi kita mula ayat dengan pangkal ayat. Okey, jadi apa jawapan dia? Okey, di sini, okey, perang saraf. Okey, anda boleh rujuk di sini perang saraf. Okey, anda tolong bagi saya jawapan apa dia. Okey, mengadakan Hu Kaising mengadakan perhimpunan awam. Okey, kita tengok jawapan. Okey, mengadakan perhimpunan awam. Okey, mengadakan perhimpunan awam untuk apa? Apa tujuan mengadakan perhimpunan awam? Okey, apa tujuan untuk mengadakan perhimpunan awam? Anda nyatakan tujuan ke? Tadi minta anda terangkan tu. Okey, Hu Kaising dia sambung. Okey, untuk memberi kesedaran tentang bahaya ancaman komunis. Okey, bagus. Jadi Hu Kaising dia telah memberi huraian tajuk ini. Okey, kita tengok apa huraian dia. Okey, untuk memberikan kesedaran tentang bahaya ancaman komunis. Okey, jadi ini pun boleh satu markah juga sebab anda terangkan tentang tajuk itu. Jadi kita ada 2 markah di sini. Okey. Okey, ini baru 2 markah saja, tapi 4 markah tu di sini. Okey, Gina. Okey, tawaran program pengurutan kepada anggota komunis. Okey, bagus. Okey, kita sambung di sini. Okey, tawaran program. Okey. Jadi ini isi yang seterusnya anda boleh guna penanda wacana lah. Kata selain itu, okay. Selain itu, okey, jadi ini pun satu markah juga. Kita perlu satu lagi isi. Okey, Hu Kaising pembangunan infrastruktur dengan menjadikan hubungan yang okey, boleh. Okey, kita tengok jawapan Hu Kaising dengan Gina lagi. Okey. Hu Kaising kata Hu Kaising kata apa? Dan pembangunan infrastruktur, okey, dan menyediakan pembangunan infrastruktur, okey, kepada penduduk lah. Pada penduduk. Okey, lepas tu sambung dengan jawapan Zina. Okey, dan mengisytihar. Serta mengisytiharkan kawasan putih dan bebas dari ancaman komunis. Okey, kita tengok berapa markah. Okey, infrastruktur guna yang baik. Okey, kawasan putih yang bebas dari ancaman komunis. Okey, jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 markah. Okey, 6 markah, tapi maksimum dia adalah 4. Okey, Hui Luchin dia ada komunis ditangkap. Okey, bagus. Anda tulis sahaja. Okey, anda boleh kata, okey, anggota komunis telah berjaya ditangkap. Okey. Okey, jadi kita tengok apa kejayaan dia. Okey, ahli komunis ditangkap. Okey, penduduk berjaya dilindungi daripada ancaman komunis. Okey, penduduk berjaya dilindungi daripada ancaman komunis. Okey, ini lagi satu. Okey, lepas tu kita tengok, kita explore satu-satu. Okey, apa lagi? Berkejayaan. Okey, komunis ditangkap. Okey, lagi ada yang apa? Ada yang menyerah diri. Okey, jadi anda tulis itu ada pihak komunis yang menyerah diri, tidak dapat
dengan penduduk. Okey, berapakah pergerakan komunis disekat dan suka bergerak? Pergerakan komunis sekat dan suka bergerak. Okey, anda boleh tulis jawapan-jawapan seperti inilah. Okey, ditangkap. Okey, lepas tu anda gabunglah. Dan penduduk berjaya menurunkan diri. Lepas tu anda boleh kata selain itu, okey, yang menyerah diri dan okey, dengan penduduk. Okey, anda boleh kata macam tu lagi lah. Okay, boleh? Jadi inilah jawapan dia. Okey. Jadi sekarang kita sambung. Okey. 8-18. Okey. Okey, anda tengok ancaman komunis di semenanjung Malaysia pula sekarang. Okey, anda tolong tengok. Okey, ancaman keselamatan di semenanjung Malaysia. Okey, kalau di Sarawak kita ada ancaman CCO. Okey, kalau di semenanjung Malaysia kita pula ada Parti Komunis Malaya, Parti Komunis Malaya PKM yang mengancam keselamatan semenanjung Malaysia. PKM ini dia bertindak agresif dengan menyerang anggota keselamatan dan orang awam serta memusnahkan kemudahan awam, contohnya jalan kereta api, jalan raya, bangunan, menyerang bangunan. Jadi ini adalah tindakan ganas Parti Komunis Malaya menyerang anggota keselamatan, contohnya membunuh pegawai polis, orang awam. Kita tengok A, pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Kalau dari segi anggota keselamatan, mereka membunuh pegawai polis tau. Polis, tentera, pembunuhan pegawai kanan polis. Jadi pada masa itu PKM telah melakukan serangan hendap terhadap pasukan keselamatan di Perak dan mengorbankan 16 orang anggota keselamatan. Lepas tu 1974 mereka telah menembak mati Ketua Polis Negara, Tan Sri Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Lepas tu 1975 menembak mati Ketua Polis Negeri Perak itu Tan Sri Ku Chong Kong, dan pemandunya di Ipoh. Anda boleh tengok keratan surat khabar di sini, tentang kekejaman komunis bunuh Ketua Polis Negara. Lepas tu orang awam, mereka juga membunuh orang awam dan merosakkan kemudahan awam. Orang awam, contohnya 1969 menyeksa seorang wanita sehingga mati di Kedah. Lepas tu periuk api, bom, dipasang di sepanjang jalan. Di jalan dia pasang periuk api, bom. Kena saja letup. Jalan raya dan jambatan kereta api diletupkan oleh komunis. Jadi inilah kerja-kerja sabotaj. Bukan itu sahaja, anda boleh tengok di sini lagi. Tugu negara. Anda tengok di tugu negara juga dibom. Tugu negara juga dibom. Apa tugu negara? Tugu negara dirosakkan oleh komunis. Ini tugu negara kita, tapi telah dirosakkan oleh komunis. Anda boleh tengok gambar di sini. Tugu negara, ini tugu negara kita telah dirosakkan oleh komunis. Anda tengok gambar di sini. Jadi tindakan mengebom tempat awam ini telah menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis. Dan rakyat telah menuntut kerajaan mengambil tindakan yang tegas, termasuk mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Jadi sekarang kita tengok usaha menangani ancaman komunis. Jadi anda boleh lihat komunis telah melakukan kerosakan dan pembunuhan. Jadi sekarang langkah perlu diambil untuk mengatasi ancaman ini, untuk melindungi rakyat dan orang awam. Satu, menggunakan strategi COIN ataupun strategi counter insurgency, COIN. Tujuan dia adalah usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong dasar kerajaan,
memerangi komunis. Jadi strategi koin ini adalah untuk memenangi hati rakyat, supaya rakyat sokong dasar kerajaan, memerangi komunis. Okey, jadi contohnya kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik, agensi kerajaan. Okey, kerjasama. Okey, lepas itu yang kedua, mengadakan perjanjian kerjasama sepadan. Okey, mengadakan perjanjian. Okey, perjanjian. Sebab komunis ini mereka bersembunyi di kawasan sempadan lah, khasnya Malaysia dengan Thailand. Okey, jadi kerajaan Malaysia pada masa itu telah mengadakan perjanjian persefahaman dengan kerajaan Thailand. Okey, melalui perjanjian kerjasama sepadan memerangi komunis 1976. Okey, jadi antara langkah dia adalah membina pagar sepadan dan operasi bersama. Okay, lepas tu kita ada perjanjian Hat Nhai pada tahun 1989 di Hat Nhai di antara Thailand, PKM, Malaysia. Okay, jadi dalam perjanjian ini PKM bersetuju membubarkan unit bersenjata dan memusnahkan segala senjata api, bahan letupan dan jerangkap sama. Okay, jadi kerajaan Malaysia melaksanakan usaha yang serius bagi menjamin keselamatan negara serta penduduknya. Jadi usaha ini berjadi dilakukan melalui pengubahanan yang diberikan oleh anggota keselamatan. Kerjasama rakyat terhadap usaha kerajaan. Jadi dengan adanya perjanjian di Hat Nhai ini, maka tamatlah gerakan bersenjata PKM. Untuk merampas dan menubuhkan sebuah negara komunis. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga dan bersyukur ke atas usaha menghapuskan ancaman komunis telah berjaya dan mengembalikan negara dalam keadaan aman dan makmur. Jadi ini adalah pengajaran yang nilai yang patut kita ada. Kita patut berbangga dan bersyukur. Okey. Jadi itu sahaja kelas hari ini. Jadi sebelum anda meninggalkan Google Meet pada hari ini, anda isi sekali lagi link kehadiran anda, lihat pada ruangan chat dan tolong isi. Sekian, terima kasih.